Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi iaitu Muhammad Khairul Naim bin Muhammad Yusof daripada kelas DPM 6A. Okey, CSR yang syarikat kami jalankan ialah seperti menyediakan tempat yang selesa dan sesuai untuk menyempurnakan sambutan seperti hari jadi, hari ulang tahun, hari keluarga dan sebagainya, yang tempatnya diadakan di premis kami sendiri. CSR syarikat kami ini juga membantu rakyat dengan tidak perlu membayar sewa dan hanya percuma sahaja jika ingin menempah, jika ingin membuat sesuatu sambutan. Namun perlu dilakukan dengan menempah dengan awal untuk dapat menetapkan tarikh yang sesuai untuk sambutan itu. Dan dengan menempah awal ini, ia supaya kita mengelakkan daripada tidak bertembung dengan orang yang lain dengan yang menempah dengan tarikh yang sama. Jadi ia perlu ditempah dengan awal sekali. Okey. Dengan ini, CSR amatlah penting dan ianya bagus untuk membantu orang dengan kemudahan dan keselesaan terhadap premis kami ni. CSR membantu syarikat kami dengan memberikan tempat sesuai, tempat yang mudah untuk orang membuat satu program yang percuma, tidak perlu bayar. Okey, seterusnya perkara yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ialah usaha ingin menarik minat dan mendapatkan bakal pelanggan bagi sesuatu produk untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, kumpulan sasaran yang kami fokuskan seperti kanak-kanak. Ianya kerana kanak-kanak amat menyukai dengan produk yang dikeluarkan oleh kami, iaitu kek. Produk yang kami keluarkan, syarikat kami keluarkan, iaitu kek. Dan kanak-kanak juga boleh membeli kek itu untuk dibawa ke rumah untuk menyambut hari jadi. Ataupun boleh juga datang ke premis kami dengan satu keluarga untuk meraihkan hari jadi beliau dengan mereka menempah tempat yang kami sediakan dengan awal. Kerana tempat yang kami sediakan ini adalah percuma. Yang kedua, kumpulan sasaran saya ialah pelajar. Kerana pelajar juga boleh kami fokuskan sasaran bagi premis kami, kerana pelajar juga amatlah meminati produk kami, iaitu kek yang dibeli untuk dibawa ke tempat belajar beliau ke, untuk mereka jadikan makanan pada waktu rehat mereka ke, dengan membeli kita orang punya produk iaitu kek. Pelajar juga amatlah difokuskan, kami fokuskan sasaran kami. Selain itu, pelajar juga sasaran kami kerana pelajar juga suka untuk membuat kejutan sambutan hari jadi terhadap kawan-kawan mereka. Maknanya disambut hari jadi tu untuk mengejutkan kawan mereka. Mereka memang amat meminati. Jadi kami memang fokuskan kumpulan sasaran kami terhadap pelajar. Selain itu, yang ketiga pula iaitu majlis pasangan kekasih juga menjadi sasaran kami, kerana pasangan kekasih boleh membuat satu majlis ulang tahun terhadap hubungan mereka, terhadap hari ulang tahun mereka lah, dengan datang ke tempat kami dengan membeli produk kami, kerana di tempat kami yang amat cantik dan menarik. Itu yang membuatkan kami amat sasarkan terhadap pasangan kekasih ini, kerana jika tempat yang cantik, mereka akan minati untuk datang ke sini. Okey, yang terakhir sekali, yang keempat iaitu keluarga. Keluarga juga adalah kumpulan sasaran kami, kerana selalunya satu buah keluarga akan membuat hari keluarga, dan mereka akan memberi produk kami dengan banyak dan akan menganjurkan hari keluarga mereka di premis kami yang amat bersih, yang premis kami yang percuma sahaja untuk sesiapa yang ingin membuat sesuatu majlis. Itu disebabkan keluarga ini dijadikan kami punya kumpulan sasaran.
Akhir sekali, individu menyambut hari istimewa juga merupakan kumpulan sasaran kami. Contohnya, individu itu ingin menyambut hari istimewa beliau atas kemenangan atau kejayaan beliau, seperti atas kejayaan mendapat keputusan pelajaran yang cemerlang. Selain itu ada juga seperti mereka atas kemenangan individu itu dalam perlawanan badminton ke apa, mereka ingin menyambut, meraihkan kejayaan beliau. Juga boleh datang ke premis kami untuk menganjurkan sesuatu program itu. Okey, itu sahaja yang dapat saya jelaskan berkenaan dengan kumpulan sasaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan perbincangan pada hari ini, saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Azizi bin Zulkarnain dari kelas DPM 6A dan nombor matrik saya DPM 2019-23-649. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh syarikat kami, iaitu Tasty Bakery Time, saya nak terangkan sedikit tentang apa itu program tanggungjawab sosial kepada pelanggan ataupun CSR. Baiklah, program tanggungjawab sosial ini ialah sesuatu program yang diadakan atau dianjurkan oleh mana-mana syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan, tapi aktiviti perniagaan tersebut adalah untuk keuntungan, manakala program tanggungjawab sosial ini adalah untuk membantu semua ataupun memberikan kemudahan secara percuma kepada semua pelanggan. So cara-cara ini adalah untuk termasuk juga dalam marketing untuk menarik minat semua pelanggan untuk hadir ke premis-premis ataupun kedai-kedai anda semua. So, program tanggungjawab sosial ini adalah secara percuma, semuanya adalah untuk pelanggan semua. So, marilah ke kedai kami. InsyaAllah program tanggungjawab sosial kami sediakan juga dan akan memberi kemudahan yang terbaik kepada semua pelanggan. Jom. Baiklah, yang pertama, syarikat kami menyediakan ruangan ataupun tempat untuk menyambut sesuatu event seperti berkaitan birthday, anniversary, special day. Special day ni macam hari guru ke ataupun hari kanak-kanak ke, untuk hari pelajar ke. Kami menyediakan ruangan ini adalah secara percuma dan tidak dikenakan sebarang bayaran, tetapi dengan syarat first come first serve. So untuk menyewa ruangan ini secara percuma, individu tersebut perlulah membuat tempahan awal 3 hari awal ataupun 5 hari awal untuk mereka dapat cop tempat ataupun ruangan tersebut untuk dijadikan event-event mereka supaya tidak terlambat. Dan selalunya ruangan ini ramai orang tempah untuk menyambut event-event mereka. So kalau hendak membuat aktiviti, kita kenalah sewa awal 3 hari awal ataupun 5 hari awal supaya kita dapat tempat tersebut. Seterusnya, syarikat kami juga menyediakan ruang photoshoot bersama alatan untuk bergambar. Di sini pelanggan-pelanggan yang berkunjung ke kedai kami bolehlah macam pergi ke photoshoot tersebut dan boleh mengambil gambar. Dan kami juga menyediakan alatan-alatan bergambar seperti ada topeng, ada topi, ada macam-macam lah berkaitan tentang untuk bergambar. Dan pengunjung yang datang ke kedai kami ataupun pengunjung yang mengadakan event di situ bolehlah mengambil gambar di ruangan photoshoot yang kami sediakan. Ianya adalah secara percuma untuk bergambar. So bila kita dah selesai bergambar, pihak ataupun pekerja kedai kami akan tolong mengambil gambar dan akan cucikan sekali gambar tersebut dan akan diberikan kepada pengunjung-pengunjung yang datang. So don't worry, segala gambar yang diambil ataupun segala yang kami sediakan di ruangan photoshoot adalah secara percuma dan tidak perlu risau. So pengunjung boleh enjoy dengan ruangan photoshoot tersebut. Dan saya ingatkan bahawa anda semua sebagai pengunjung tidak perlulah membazir ataupun mengambil gambar yang membazir. So kami tetapkan setiap seorang boleh ambil 2 gambar sahaja. Baiklah, yang terakhir, syarikat kami menyediakan minuman-minuman yang segar dan lazat secara percuma di ruangan menunggu. So pengunjung-pengunjung kami yang datang ke kedai kami bolehlah
menunggu kek-kek anda yang telah diorder sambil menikmati minuman-minuman percuma yang disediakan di ruangan menunggu. Antara minuman-minuman yang kami sediakan ialah minuman seperti jus-jus, seperti jus anggur, jus strawberry, jus apple dan lain-lain. Setiap hari kami akan mengubah perisa minuman kami. Kami tetapkan pada hari Isnin minuman lain, Selasa minuman lain, Rabu minuman lain. Adalah untuk memberi kepuasan kepada semua pengunjung yang datang ke kedai kami. So enjoy your drink. Okay, itu saja daripada saya. So akhir kata saya nak ingatkan semua pengunjung-pengunjung yang datang ke kedai kami, gunalah segala perkhidmatan ataupun barang-barang yang kami sediakan secara percuma di atas sebagai CSR. So janganlah kamu semua membazir dan menyebabkan pembaziran. So gunalah dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Kami akan menyediakan semua servis dan barang-barang dengan tip-top dan yang terbaik. So marilah datang ke kedai kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazul Jamaluddin dari kelas TPM 6A. Saya akan menerangkan tentang kebaikan yang disalurkan oleh CSR syarikat kami. Antara kesan baik yang paling penting diterima oleh syarikat kami ialah peningkatan dalam jenama dan nilai moral pekerja yang lebih baik. Melalui pelaksanaan CSR, masyarakat lebih mengenali institusi korporat tersebut dan sekaligus dapat memperkenalkannya dengan lebih luas. Imej baik syarikat kami juga meningkatkan di mata masyarakat yang akan memberikan reaksi dan persepsi yang positif terhadap syarikat yang mengambil berat mengenai kepentingan sosial dan kebajikan masyarakat. Nilai moral pekerja dapat ditingkatkan melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Pekerja akan lebih mengambil berat terhadap masyarakat sekeliling dan dapat mewujudkan nilai-nilai sekeliling dan dapat mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam diri individu tersebut. Nilai-nilai seperti bertimbang rasa, bekerjasama, tolong-menolong dan sebagainya dapat ditingkatkan. Secara tidak langsung, sesebuah syarikat tersebut akan dipenuhi oleh individu yang bermoral dan mengambil berat terhadap individu yang lain. Suasana kerja yang lebih baik dapat mewujudkan nilai di mana nilai-nilai seperti hasad dengki sesama pekerja, bodek-membodek dan sebagainya dapat dielakkan kerana setiap individu bertindak sebagai sebuah keluarga yang besar yang saling bantu-bantu dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan, sekaligus dapat memajukan lagi syarikat tersebut. Kesimpulannya, pelaksanaan CSR ini dapat meningkatkan reputasi sesebuah syarikat di mana ianya dari satu segi dapat menarik, mengekal dan memotivasikan pekerja-pekerja yang berkualiti. Selain itu, dasar CSR dapat meningkatkan keuntungan dan nilai syarikat, pengenalan kecekapan tenaga dan kita semula sisa mengurangkan kos operasi dan memberi manfaat kepada alam sekitar. CSR juga meningkatkan accountability syarikat dan ketulusannya dengan penganalisis pelaburan dan media, pemegang saham dan komuniti tempatan. Ini seterusnya dapat meningkatkan reputasi di kalangan pelabur seperti dana bersama yang mengintegrasikan CSR ke dalam pemilihan saham mereka. Hasilnya adalah bulatan yang mulia di mana nilai syarikat saham syarikat meningkatkan dan akses kepada moral pelaburannya berkurang. Yang terakhir, pelaksanaan CSR oleh syarikat korporat kami sedikit sebanyak dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara. Pelbagai bantuan yang diberikan oleh syarikat korporat dalam bentuk kewangan secara tidak langsung dapat memberi dan membantu golongan miskin meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai contoh, bantuan pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak miskin mampu untuk membantu mengubah kehidupan keluarga tersebut. Melalui pendidikan, putaran ganas kemiskinan dapat dihapuskan.
Dengan ini, kadar kemiskinan akan dapat dikurangkan. Tambahan pula, bantuan kewangan berbentuk modal untuk memulakan perniagaan juga dapat membantu golongan miskin meningkatkan taraf hidup mereka agar tidak terbelenggu dengan kemiskinan selama-lamanya. Selain itu, melalui program-program motivasi yang dijalankan dengan kerjasama dari pihak korporat dapat meningkatkan moral dan etika masyarakat di samping dapat mewujudkan masyarakat yang lebih motivasi. CSR juga mampu untuk membangunkan negara melalui program pendidikan yang dijalankan. Program pembangunan pendidikan yang dijalankan dapat melahirkan masyarakat yang celik ilmu pengetahuan. Itu je sahaja saya daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izun Rashid bin Bata. Saya dari kelas DPM 6A. Nombor metrik saya DPM 2019-23903. Hari ini saya akan menerangkan tentang kos anggaran yang dikeluarkan oleh syarikat kami untuk event CSR tu. Event CSR tu kami menyediakan tempat untuk pelanggan kami menyambut hari-hari seperti hari jadi, hari anniversary ataupun banyak lagi lah. Jika pelanggan menyewa kedai kami untuk menyambut birthday ataupun anniversary, kami akan meletakkan harga sebanyak RM220. Namun dengan aktiviti CSR ini, kedai kami memberi pelanggan untuk menyambut hari-hari gembira mereka secara percuma. Pada bulan Januari, kos yang syarikat kami keluarkan adalah sebanyak 1.130. Saya menyatakan ini kerana peratus pelanggan menyambut hari-hari gembira mereka adalah sebanyak sekali seminggu. Pada bulan Februari adalah sebanyak 1.385. Pada bulan Februari ini biasanya pelanggan akan menyambut Valentine Day ataupun Hari Kekasih pada 14 Februari. Lebih ramai pelanggan yang akan melakukan event ataupun menyambut Hari Valentine tu di kedai kami. Kos yang kami keluarkan tu agak tinggi pada bulan Februari. Pada bulan Mac, kos yang kami keluarkan adalah 1.095 dan pada bulan April adalah 1.145. Kenaikan kos pada bulan Mei adalah disebabkan oleh ramai pelanggan yang ingin menyambut Hari Ibu ataupun Mother's Day di kedai kami. Dan kos anggaran pada bulan Mei itu adalah 1.395. Begitu juga dengan bulan Jun, ada Father's Day. Ramai pelanggan yang datang jugalah untuk menyambut Father's Day itu dengan ayah mereka. Bulan depan dia tu bulan Julai adalah sebanyak 1.085 dan Ogos pula adalah sebanyak 1.245. September pula adalah sebanyak 1.135. Peningkatan pada bulan November ni, Oktober, November dan juga Disember ni berlaku peningkatan. Biasanya kan pelajar ataupun student sekolah menengah, sekolah rendah, biasanya diorang akan bercuti bersama keluarga mereka. Biasanya ibu bapa pun mengambil kesempatan tu untuk buat event ataupun hari jadi, sambut hari jadi mereka di kedai-kedai macam kedai kami. Kos yang kami keluarkan pun akan meningkat lah. Pada bulan pada bulan Oktober, kos yang kami keluarkan adalah sebanyak 1.195. November adalah sebanyak 1.220, manakala Disember dengan sebanyak 1.420. Keseluruhan kos yang kami keluarkan, yang dikeluarkan oleh syarikat kami adalah sebanyak 14.835. Boleh disimpulkan yang sebenarnya
kami punya event CSR yang kami buat ni adalah sangat membantu untuk pelanggan-pelanggan kami. Bukan itu saja, pelanggan kami juga boleh menyambut hari-hari gembira mereka. So kami pun tumpang gembira juga. And then bukan itu saja, aktiviti CSR ini juga boleh meningkatkan kami punya minat pelanggan untuk datang membeli kek di tempat kami. Dengan aktiviti CSR ni, ramai yang pengunjung yang belum tahu tentang kedai kami. So diorang datang untuk jadi pelanggan dan juga buat aktiviti atau event-event mereka lah, macam hari jadi. So diorang sangat, aktiviti CSR ni sangat membantu kedai kami lah, dalam meningkatkan lagi kami punya populariti kedai. So saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.